Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dan adapun segala awarid, muka surat 37. Kata Tuan Husin bin Muhammad Nasir rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan adapun segala awarid, apa dia awarid? Artinya, arti awarid segala barang yang melintang, menghalang, menggalang akan seseorang daripada berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini penghalang daripada kita ni sampai kepada Tuhan. Dia dalam kita berbuat ibadat kepada Allah ni, ibadat ni bukan semayang saja. Tu. Ibadat ni segala yang mendampingi kepada Allah. Maknanya kita buat ibadat ni, kita sedang berjalan kepada Tuhan. Jadi penghalang-penghalang, pengganggu kita ni di dalam kita beribadat nak sampai kepada redha Tuhan ni, dia ada penghalang-penghalang dia. Yang pertamanya dia punya awaiq, itu kita dah lepas dah. Awaiq ni penghalang hak pertama. Mula-mula kita nak berjalan tu, hak tu yang duk halang kita tu. Kemudian dalam kita duk berjalan, tengah-tengah jalan tu dia panggil awarid. Penghalang, penggalang. Kalau hak mula dia tak panggil penghalang. Penghalang di antara kita kepada sesuatu, itu dia panggil penghalang. Tapi kalau duk depan kita ni, dia tak panggil penghalang. Jadi duk tengah dalam kita, duk sedap ibadat ni, duk merangkak berjalan. Tu mula-mula kau awaiq tu lepas dah. Dunia, nafsu, syaitan, hak tu kalau kita tersungkuk dah. Tapi nak cerita orang tasawuf dia berjalan. Tu.
dunia nafsu syaitan manusia lepas dah. Lepas pada tu boom duk sampai tengah perjalanan tu ada awarid. Baik, apa dia awarid? Segala barang yang melintang ataupun yang menghalang akan seseorang daripada berbuat ibadat kepada Allah. Dalam kita buat ibadat tu ada penghalang, menegah kita daripada buat ibadat sampai kepada redha Tuhan. Maka iaitu awarid ni amat banyak, tetapi yang disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin 4 perkara jua. Ini hak besar. Hak anak-anak tu tak kira lah. Kita ambil hak besar je. Ada 4. Duk tengah syok berjalan tu, ada dinding, ada penghalang, penggalang. Pertamanya berhajat kepada rezeki. Nak kena cari duit tak ada. Syaitan tu kacau. Kalau kita ni kuat, tak fikir mana rezeki tu. Syaitan tu kacau. Tu. Syaitan dia kacau. Dia tak kacau kita saja. Dia kacau kawan kita kacau kita. Dia kacau mak pak kita. Dia kacau bini kita. Tu besar. Kacau bini tu besar sekali. Mak pak ni tak apalah, kita kahwin lah. Tu main dengan bini. Dia kacau bini, dia suruh bini fikir macam-macam. Abang ni kira duk mengaji je, kita ni apa makan pun tak ada. Padahal kira-kira makan tu boleh makan saja. Syaitan nak bagi dia nak sedap lagi. Syaitan bagi tengok jiran-jiran kawan-kawan dia. Padahal boleh saja. Padahal sebelum dia kahwin pun dia boleh makan dah mudah-mudah. Bila kahwin dia tak boleh pula dah. Jadi syaitan kacau anak bini. Mungkin kita ni lebay. Sebab apa ni duk cerita ni, orang sedang duk berjalan ibadat dekat Tuhan. Makna lebay dah dia ni. Tak duk sembang atas semayang. Jadi lebay dah. Tengah duk tasbih tu, mai duk terlintas, syaitan kacau. Boleh halang lagi. Aku nak ni juga lagu mana pun. Bawa pergi kacau bini. Kak nak tidur tu bini kata, apa tak ada kat rumah ni bang. Sampai bila kita nak duduk macam ni? Jiran sebelah beli kereta baru dah. Aku duduk kacau dia. Tu. Tak pun mak pak dah. Mak pak dia, mak mentua dia, pak mentua dia. Hak tu duduk kacau. Dia keluarga ni besar. Keluarga besar. Macam saya dulu duduk mengaji. Bukan kata siapa-siapa pula nak mengaji pondok. Ni duk cerita lebay. Kita ni tak fikir dah kita ada mengaji masjid ni, tak fikir dah masa nak mengaji pondok dulu. Oh, adik-beradik. Saya ni kalau kira adik-beradik ni keluarga mudah cakap. Keluarga tutup guru lah. Keluarga orang mengaji. Tu pun penghalang juga. Keluarga saya ni, keluarga pondok Kubang Ulu, keluarga mengaji belakang. Tu pun nak makan apa nanti ni. Mak ayah tak apa. Mak menakan apa semua. Nak makan apa nanti ni. Yang syok ada nak makan pasiang ke? Dulu kan. Dulu memang seru. Dah ni tak berani nak kata dah. Budak universiti bercambah tak ada kerja. Tengok Tuhan tunjuk. Dulu ni memang mencabar. Nak makan pasiang ke? Berhenti sekolah. Saya duduk mengaji Tekatan 2. Dulu SRP berhenti. Duduk mengaji Tekatan 2 berhenti.
Munyok Tuhan bagi saya mengaji bodoh. Yang mengaji pandai pakai laju atau dah. Mengaji bodoh. Kata aku tak boleh pergi dah SRP ni. Nak berhenti. Mereka pekak marah. Mak ayah tak marah. Adik-adik. Hang berhenti. Hang nak kerja apa nanti? Lah ni mereka main minta maaf balik. Dah ni siap minta berhutang ni tau. Hak kata hang nak makan pasiak kan? Main minta berhutang. Anak dia orang muda-muda ni nak minta berhutang boleh tak? Bagi je. Dulu dia kata kita makan pasiak, minta berhutang lah ni. Tu dulu. Dulu memang. Dulu kalau tak pergi sekolah kan tak ada kerja. Lah ni Tuhan tunjuk. Bercambah. Hak tak ada kerja, hak yang tak ada CJ jadi kaya, hak kaya tak ada kerja. Dia lah ni. Lah ni tak ada orang berani dah. Anakku pergi universiti. Dulu perasan anak universiti ni. Anakku pergi universiti. Menahang dah. Ala ni pergi universiti tak ada duduk bangga dah kerja tak ada. Takat BA sampah. MA pun sampah lah ni. Lah ni kena ambil doktor. Doktor pun banyak dah. Ambil Tuhan tunjuk. Tapi hadut laku saja. Lebay ponok. Lebay ponok ni wallahi laku. Laku. Tuan-tuan jangan takutlah anakku nak tak ponok ni. Jangan takut. Kalau pergi hantar nanti jumpa saya. Ustaz kata rezeki lebih pondok ni kata ni mai jumpa saya kalau kata anak dia tak ada kerja. Laku lebih pondok. Dan di sekolah-sekolah agama hak ngajak stam sekolah tinggi-tinggi tu dia cari lebih pondok. Buat lebih pondok ni dia tak ada CJ tapi dia boleh mengajak mereka. Mantik, bayan, badek, balarah semua hang bagi. Arut, kawafi semua. Tapi budak-budak mengaji luar ni tambah hak universiti. Ni hak mengaji Azhar. Tak kira mengaji UAA baru Azhar. Tak boleh. Dia syariah saja. Syariah mengaji fiqh je. Hak lain tak berani. Tak berani. Itu kalau hak mengaji usuluddin, mengajar ikhna, kita fiqh. Saya ni bidang usuluddin ni, bidang juga dah. Hak syariah pula suruh banyak mantik. Saya tak pandai. Hak tu hak bahagian lurah pula. Fakulti. Pondok fakulti tak ada. Hak mengaji semua. Kulit. Mereka hak mengaji universiti pula. Ni Azhar. Dia cerita Azhar. Tak cerita UAA. Azhar. Kalau mengaji bidang syariah pun, mengaji bab tertentu je. Bab tertentu je. Kalau ikhna tu, kerat sikit. Bahas tu. Duk bergaji tu. Buat kaji. Dapatlah BA, Master. Pondok tak? Kulit. Daripada mula sampai habis khatam 10 tahun. Tu bukan saya dah bak tu habis tu budi-budi dia ni kena kalau sembang saya percaya budak pondok lagi ustaz. Budak pondok ni bagi majak apa pun boleh. Pergi jumpa budi-budi sekolah. Kalau abang tahu mengaji mana pondok, dia tak tanya dia sikit. Hang mengaji Azhar ke tak? Pondok berapa tahun? 5-8 tahun juga. Mengaji mana? Mengaji di belah Patani. Dengar kata Patani ni terima dulu. Kelas mana dia boleh hidup? Tapi kalau hak budak-budak hak menyibuk CJ ni boleh mengajak apa? Saya nak minta rendah-rendah tak apa, saya tak pandai ke? Tak pandai. Tu mengajak mati terkejut. Tu mengajak mati, mengajak pekah. Lah ni laku. Lebih-lebih ni laku dia ni. Tak laku ni ada universiti pula tak laku. Kata lah ni kerja lah ni tak ada syarat CJ lah ni. Nak kerja tak ada syarat lah. Tak ada syarat pergi universiti lah. Budak universiti pula tak mau kerja macam kilang-kilang. Dia nak kerja macam mana? Aku pergi universiti duduk mengganggu kat rumah. Jadi macam tu lah. Duduk mengganggu kat rumah. Sebab apa? Malu. Pergi universiti kerja kilang. Kita tak apa nak kerja apa pun. Mereka pula jadi malu. Anak hang pergi universiti duduk kerja apa? Tak gamak dah abang. Tapi kalau anak dia duduk mengaji, tak ada universiti, anak kerja apa? Tak apa kena duduk kerja kelang, tak apa. Tapi duduknya mengajar kelang. Duduk kerja universiti tak boleh pergi. Allah Ta'ala tunjuk dia. Saya ni memang orang yang sampai orang kata dah, nak makan pasiak dah. Dulu saya dengar, kena kasihan sendiri. Nak pergi pondok nak makan pasiak kah? Saya buat keputusan nak mati nak pergi. Nak makan pasiak kah? Lalu dia minta kita. Tak minta maaf dia lupa dia kata apa kita ingat.
Kita ingat dia duk kata dah lah Tuhan tunjuk, bukan kita nak doa apa, Tuhan tunjuk ada seorang tak jadi ngaji, tapi ngaji dunia seorang tak jadi, duk berniaga baju dia tu lah, kerja bagus tapi tak padan dengan pak dia duk kata kat kita tak kata apa je apa tak apa kan, tapi nak abang kata Tuhan tunjuk. Jangan takut. Sama pula bab rezeki ni bukan nanti orang mengaji. Kita orang biasa-biasa dia percaya dengan Allah, insya-Allah kita mengaji tak malam ni kita dengar elok-elok. Percaya dengan Allah tak akan lebay, tak nanti lebay penuh. Tak nanti kita mengaji tinggi-tinggi. Percaya dengan Allah, insya-Allah. Jadi duk tengah syok-syok ibadat tu, duk tengah berjalan kepada Tuhan dengan perjalanan rohani, perjalanan spiritual. Dia melatih diri dengan ibadat supaya sampai kepada Tuhan. Lepas dah nafsu syaitan tu, tapi kita duk lekat kat situ, tapi dia cerita ni hak lepas dah. Itu dia panggil dia punya awaid. Ini dia punya awarid. Lepas tu nanti qawadih. Lah ni duk bunyi awarid hak tengah. Sedap-sedap pun teringat dekat rezeki. Tu. Teringat dekat rezeki. Kalau kita boleh lawan, bini pula ada kacau, pak mentua kacau, mak mentua kacau, sepupu sepapat kacau, pak kita sini kacau. Hang sampai bila duk jadi lebay-lebay duduk mengaji, jaga anak bini elok-elok ni apa ni, duk naik kapal buruk tu lah. Pak pada dia pun naik kapal kat tu. Yang syok ni orang tegak tu dia sini tak sedar. Dia sini tak sedar. Mengaji agama nak pergi ke mana, yang dia tu kerja biasa ya. Kalau dia tu kaya gaji 1 juta tak apa, biasa juga. Dia sembang kemas, nak buat apa? Masa depan macam mana? Yang dia pun masa depan pun pagi-pagi keluar, petang sampai. Bukan nak kata orang tuai kita. Tak, dia tu sembang kemas. Tak apa nak tuai kita tu. Dia tuai kita yang sembang kemas. Nak kerja apa nanti? Dia tu takat koda tu je, turun benang. Bukan nak kata orang benang. Dia tu sembang kemas. Nak turun benang baguslah. Nak turun kita sembang kemas. Tak sembang kemas tak apa. Melainkan dia tu orang kaya macam-macam ni, tak apa dia kata nak kerja apa nanti, tak apa juga, hingga sikit. Ni dah dia pun tak tahu mana sembang kemas. Nak kata kat kita, anak mengaji, dia nak kerja apa nanti? Duk uji bang, tahfiz. Duk fikir hati. Dia nak kerja apa? Tanya hang tu tahu mana? Hang tu tahu mana? Gaji sebulan berapa nak tanya? 1,200 tak sembang. 2,000, 3,000 tak sembang. Berlambak. Gaji 4,000 tak selalu bohong ada kat kampung, gaji 4-5,000. 3-4,000 punya ada sembang. Dah, tu nak abang kata apa? Kadang banyak orang datang tahfiz, duduk fikir anak nak kerja apa. Tanya diri kita tu duduk kerja apa? Kita tak bagi tahfiz duduk kerja apa? Kadang dia tak tampak diri dia tu, dia nampak anak dia nampak anak nakal dia. Dia nampak mata. Tak sah, serah ke Allah. Jamin insya-Allah. Sembang kemah. Macam dia hebat sangat. Dia pun kata macam tu. Duk tengok rumah orang, tengok apa lah rumah berapa. Tengok kot cermin rumah berapa. Tunjuk rumah mereka tu berapa. Cuba cuci cermin tu tengok. Cuci cermin tengok, oh tak nampak berapa. Rupanya cermin rumah tu berapa. Nampak rumah berapa. Cuba cuci elok cermin tu. Nampak, oh tak nampak berapa pula. Tak nampak berapa hang cuci cermin rumah hang. Ni dah cermin rumah berapa duk tengok rumah jiran kot celah cermin berapa. Nampak berapa suruh dia tersemaklah rumah tu nampak berapa. Tu warna pun tak nampak tak elok lah. Rupanya cermin dia berapa. Duk fikir anak nak kerja apa. Hang kerja apa? Kita lah ni bertanya. Aku nak tak tahfiz. Anakku ni ngaji tahfiz ni. Nanti nak jawab. Tanya hang kerja apa? Kemas sangat. Hang kerja apa? Gaji hang berapa ribu sebulan? 5-6 ribu. Pembohong. 5-6 ribu hang tak hantar anak hang pergi tahfiz.
Mau cengeng kat situ. Saya kena teruk dulu. Nak makan pasiak ke? Itu memang kena kat saya. Betul-betul wallahi nak makan pasiak ke Haji Pondok. Duk syok-syok berhajat. Pertama berhajat pada rezeki bagi dirinya atau bagi berupa nafkah yang ditanggung akan dia. Ingat anak bini nak makan. Takak kada aku tak apa, anak bini pula. Sebab tu kita ni, kita nak, kalau kita hak berkeluarga lah, kita nak membimbing. Nak bimbing ni bukan kat kita, bimbing anak bini. Bimbing anak bini. Kalau kita nak bimbing kat kita saja, duk main masjid, anak bini kita biar, nanti nak bini kacau. Tambah bini. Maaf harapan. Sebab laki ni dia kalah kat bini. Tu kita kata bini tu takkan pula. Laki kan. Laki kalah kat bini. Dia kalah kat bini. Sebab bini nama pun bini kan. Takkan pula bini kalah kat laki. Memang bini kenalah kalah kat laki. Ni duk cerita ni laki kalah kat bini. Bukan nak kata kat perempuan. Dia tak latih bini dia. Bini kira nak makan sedap. Haduk kacau bini lah. Tengok abang, jiran sebelah beli kosen baru. Kita ni duk pakai hak buruk tu lah. Piak-piak. Kita tak apa dah. Kita pakai hak ada. Kita tak latih bini. Bini duk berletiak. Faham, kena cari juga. Ni bukan duk cerita biar rumah buruk dah. Duk cerita hak padan dengan kita ni. Tak boleh duk. Kita ada duit, belilah nak beli. Ni duk cerita padan dengan kita ni. Bini pun tak fikir dengan laki. Laki pula tak didik bini betul-betul, padahal boleh dah duduk tu. Kalau tak bini, anak pula. Biar anak jaranglah anak takut kapak. Anak guni minta, tapi tak sungguh juga anak tu nak. Pak, kawan-kawan cek pakai ada motor, cek tak ada. Kawan-kawan cek pakai ada motor, cek seorang tak ada. Tak minta biar duk abang macam tu. Pak pun duk pegang tasbih ni, terberhenti juga. Hantar duk motor kesian ni hang. Fikir mai nak kena bercari. Sebab tu kira nak didik keliling. Didik keliling. Kalau bini faham makan apa pun tak apa. Bini yang faham, dia tak tengok jiran sebelah. Apa pun tak apa. Macam mana bini Piramli tu. Ada dua hak kan. Faham tak apalah. Tanamlah kacang brandy ikut belakang rumah. Bukan brandy. Kacang brandy tu. Bini sokong. Nampak? Bini tak nampak. Itu. Tak, memang bukan cerita umum. Walaupun tu cerita, tapi memang banyak saya tengok bila laki berjaya didik bini, bini sama dengan kita makan lah bang, apa yang ada. Cukup seronok lah tu. Tapi kita jangan ambil peluang sudah. Ambil peluang, kena dah biniku. Kan? Hari-hari duk makan bilik. Dia tak kerja, dia tak kena pula. Ni tak kena lah kan. Tapi kalau bini faham, tak apalah bang, cukup seronok kalau bini macam tu. Apa yang ada lah. Dia tak tengok jiran sebelah. Apa yang ada lah bang. Seronok bini macam tu. Cuma jangan kita naik atas kepala dia. Apa tak apalah. Esok kita makan. Aku tak payah duk kerja apa. Makan pun tak ada. Tak kena pula. Bila kita ada duit, kita tak nafkah dia, tak boleh pula. Tapi bini kena macam tu, kita seronok. Tak apalah kita makan apa. Dia tak boleh tiak, dia tak bunyi apa. Reta. Tapi kena didik. Dia hak didik bini siapa dia? Tablik. Tablik yang ni bagus. Duduk tu memang dia jaga elok. Tak apalah macam mana pun. Dia nak keluar pergi mana tinggi 3 hari pergi keluar jemaah. Dia kena pandai dia. Kalau dulu arkam. Arkam lelaki nak nikah 3-2 pun tak apa. Tapi tak apa tu. Bini pergi cari mana nikah. Tak apa pergi cari. Dan dilatih macam tu. Jemaah dilatih dan suami pun duk latih dia. Dia pun faham. Susah pun tak apa. Jadilah macam bini Piramli tu. Nak ada kacang, nak ada ni, ada ni. Bini dia pun bagus, peace sekali. Faham dengan keadaan lelaki dia. Ada wahab, ada wahuk. Bagus cerita Piramli ni. Bini pun sokong.
Bini tak kata apa, tengok hang punya berah hang semua kaya. Beras ni kaya, beras ni kaya, berah. Tak apalah bang. Kita usaha belakang rumah ada tanah. Tanam kacang brandy. Cabai semua ada. Kan bini sokong, alhamdulillah sono. Ni kalau bini duk tengok adik-adik dia, laki-laki suami adik-adik dia, suami kau dia, habis. Sebab apa? Kita tak didik bini kita. Tak selalu tengok paling. Jadi kita kena bagi adil lah. Kita susah cara susah, senang cara senang. Bukan susah tu ketika senang buat cara susah. Tak boleh tak? Tu. Sampai apa pun tak bagi kat bini dah, tak kena je lah. Tapi syarat dia ada ke? Dia tak ada, tak apa, tak bagi tak apa lah. Dia tak sampai apa pun tak. Dan jadi tertegahlah ia dengan menuntut rezeki itu daripada berbuat ibadat akan Allah. Bila nak cari rezeki, tertegahlah daripada buat ibadat. Sama ada tegah terus ataupun tegah daripada sedap beribadat. Daripada sedap ataupun daripada mengutamakan ibadat. Jadi macam kita lah ni dia tak tegah ibadat, tegah sedap, tegah dah kot. Kita bukan sedap mana duk ibadat ni. Saya lah, tuan-tuan tak tahu tak sedap mana. Qurratu a'yun, sejuk mata ti Allah, bau sedap tu. Saya tak ada. Kalau ada tu kau seronok. Kalau ada ni memang masjid awal. Tapi kita tertegah daripada mengutamakan ibadat kepada Allah. Kita duduk makam ni, tertegah daripada mengutamakan ibadat kepada Allah. Sebab tu yang kita main maghrib saja tu, main semayang pun maghrib isya. Itu alhamdulillah lah kita dah main isya. Sebab tu saya kaji dia sebut, kita mengutamakan hak Allah dengan hak akhirat dengan hak dunia. Lebih hak dunia pada akhirat. Lebih. Cuba kita kira. Kita kerja pagi sampai ke petang. Tak bagi je pederah main masjid. Hari yang tak ada tu dak lah, pakai duduk semayang kat rumah. Itu semayang, tak semayang lah. Bikin 6 duduk jam jam Pulau Pinang. Duduk jam tin semua. Balik-balik orang bang tak larat lah semayang kat rumah. Sandar kat kursi tengok berita. Buh rokok sebatang. Makan nasi, semayang 5-6 minit, makan nasi, tidur, esok pergi kerja. Kerja balik petang. Kita semayang lohak, kita buh setengah jam tu banyak dah. 15 minit, tak apalah, setengah jam, 30 minit. Lohak 30, asak 30. Tubuh banyak dah tu. Lohak 30, asak 30, sejam. Maghrib isya, maghrib tak apalah, campur dengan isya kita boleh sejam, 2 jam. Mengaji 45 minit, 2 jam. Subuh setengah jam, 2 jam setengah. Masa kita untuk Allah. Yang lain dunia. Semayang subuh kat masjid tu hak bagi. Kenapa dia semayang awal? Kerana nak pergi kerja takut jam. Tidak. Kena bagi awal. Sebab apa? Bila Sabtu Ahad tak kerja, dia tak bagi. Dia tak bagi pun dia lambat. Tapi hari kerja awal dia bagi. Tapi dia bagus juga, dia pergi kat masjid, main masjid. Bagus juga. Tapi dia main masjid awal kerana apa? Dia nak cepat pergi. Kadang-kadang dia tolak sebelum subuh, pindah semayang tengah jalan. Sebab apa? Takut jam. Semayang kat semayang dekat masjid dekat Jabatan Pulau Pinang. Semayang kat tu. Kadang-kadang pergi semayang sana dah, tempat kerja dah, balik sana dah. Kalau kerja kat bayar lepas, boleh pergi sana dah. Sampai dah sebelum subuh. Tapi bila Sabtu Ahad, jam juga. Jam dalam rumah. Bang, ni kita. Boom. Bila mai tolak ni duk cerita,
Hak kerja, hak semayang. Hak tak semayang tu bertambah. Hak ni hak semayang. Ada. Tengok jam. Lorong 1.5. 2.5. Pergi masjid sat. Pergi masjid tu buka jam besar semua, pergi surau. Cerah. Relax ya. Berapa jam semayang Allah. Salam. Allah. Main. Itu mungkin dalam 10 minit. Lepas tu main duduk depan komputer ni, kemah. Tapi masa pergi surau, hala balai. Faham hala balai? Takkan tu yang 5 tak faham hala balai. Hala balai, habis wuduk pun begitu, cuba tengok. Itu hak semayang. Hak tak semayang tu banyak lah. Main sampai maghrib. Yang bagusnya dia boleh main maghrib. Kita ni bagus ni bila ada waktu maghrib. Waktu maghrib bagus lah. Tapi sebab tu saya nak abang kata apa? Kita tak mau pasal aku ni dah kira okey dah. Dan kita duk pasal kita ni duduk di zon selesa. Sebab apa? Kita kerja daripada pagi sampai maghrib. Kita main duduk semayang maghrib isya 1 jam. Esok haram tak ya, lorong asar tak menjilah. Pergi masjid pun jarang-jarang, pakai surau dekat tempat kita kerja aja. Tu pun jemaah pun jarang-jarang, pakai seorang-seorang je. Nak pulun makan lagi, nak cari makan apa semua, nak kena pergi cari makan nasi, mayang seorang-seorang. Sejam saja kita bagi. Tu pun duk puasa. Jangan duk puasa kemah dah. Tara ni pun, tara kita duduk maghrib isya ni pun tak banyak mana kita untuk masa untuk Allah. Kita untuk masa untuk Allah ni tak banyak mana. Sebab tu kita ni lari kita tukar. Hak Nabi kita buat 5 sebelum 5 ni. Buat 5 sebelum 5 ni. Sebenarnya kita dah tukar. Hak buat 5 sebelum 5. 5 tu kita tak kat dunia, 5 lagi tak akhirat. Patutnya buat 5 untuk akhirat, 5 lagi untuk dunia. Tapi tak, kita dah terbalik kuang. Mana? Sihatmu sebelum sakit. Kita sakit baru main masjid. Kena kecil manis, kena darah tinggi apa semua. Aku nak pergi masjid. Ada. Jadi bila ada program lama-lama, guna nak pelatihan. Sakit pinggang, dah hang main tua pun nak main. Kata Quran ni tak tuan-tuan. Tuan-tuan main masjid. Dah kecil manis tak larat. Tinggal tak pernah dengar dah baru main. Sihat. Muda sebelum tua. Tua baru nak main. Sakit baru nak main. Kaya sebelum miskin. Tu. Apa lagi? Masa lapang sebelum masa sibuk. Tu 5 sebelum 5 tu. Mati sebelum sihat, sebelum mati. Hidup sebelum mati. Ni nak mati dah baru main. Tu yang saya duk kata, duk sandang dekat kursi buluh tu, henjut. Dalam bank tu juta. Duit tu semua anak nak makan. Kita kerja pagi petang duk fikir projek dan sebagainya, kena tipu dan sebagainya, pi luar negara, patah balik, makan ubat darah tinggi kecil mana, duk bersandar kat kursi buruk nak pi masjid malu. Dulu aku tak pi. Minum air kosong saja. Pak mau minum, bekerja. Pak mau minum. Ya, mau minum. Air apa Pak? Air oreng. Air kosong. Pak kencing manis. Duit berjuta, air kosong. Tergetak ni. Lepas tu lama-lama kepala bapa mau makan apa? Bukan bapa, kepala bapa. Nak buat apa lagi dia pergi kepala bapa? Kepala bapa mau makan apa? Nak buat apa? Tangan nak tampak tadi dah Parkinson. Ni kita, Allah, sedih. Tapi kita alhamdulillah minta istiqamah. Cuma kita jangan rasa, saya sendiri yang duk pasal kita ni duk zon selesa. Nak betak ke orang mana tak main, betak kita dalam ni. Betak ni pun tak ada. Betak adalah ni. Mana? Kita jangan duk pasal selesa. Alhamdulillah dah. Lepas kerja pulun main masjid. Main jemaah tunggu sampai isyak. Alhamdulillah dah.
Tapi jangan puasa selesa sangat. Macam mana nak kambui balik? Tak ni balik baca Quran sikit, dikir sikit, pahmayang, utamakan semayang. Kita lah kerja tempat kerja, masuk waktu pergi semayang ni dah. Habis dulu, habis dulu, nanti 2.30 baru pergi. 2.30 semayang faham sajalah. Ambil wuduk, sambil berdiri, basuh kaki pun holok-holok begitu ya. Lepas tu 5 minit. Allah, 2 jam setengah kita dengan Allah. 2 jam, setengah jam lohor, setengah jam asam, setengah jam sejam maghrib isya. Tu kita bulah 2 jam habis. Tak ada, memang tak ada habis 2 jam. Okey, 2 jam subuh, setengah jam. 2 jam setengah kita dengan Allah dunia, subuh sampailah maghrib. Tu tak kira lagi Pak Isyak. Tengok berita dunia berita. Tengok berita dunia. Ada berita dunia ni? Tak ada lah. Dunia jam 10 dah. Tak ada lah. Ada lagi. Mereka pun tak tengok dunia lah. Kan dulu kan dunia jam 10. Tak kira dunia jam 10. Tak tinggal dunia jam 10. Mengadap. Hak tak main masjid, duk mengadap berita tu. Berita waktu perdana, waktu ni waktu perdana. Padahal waktu perdana ni main duduk ada masjid. Berita-berita ni sama ada seorang abang, takat hari tu ya, esok tak laku dah. Ada orang nak tengok berita hak kemarin. Ada. Kalau ada siaran ulangan berita, tak siapa kelapang nak tengok. Dah mati dah nak tengok lagi. Kalau pemimpin mati hari ni, kita nak tengok berita hak malam ni, kita nak tengok esok. Tanam dah hang tengok apa. Jadi tak ada guna. Sebab tu dia tak ada berita ulangan, tak ada. Ulangan untuk malam tu ada, tapi esok tak ada dah. Sebab apa? Tak ada siapa nak kelapang tengok. Surat khabar pun macam tu juga. Kita duk pulun tengok. Esok tak laku dah. Surat khabar lama jual. Bagilah kat orang jual nasi lemak. Tak laku apa. Ini tak payah. Pasal peduli sangat. Nak buat macam tu kena sembang. Tapi nanti tunggu bagi habis. Kena dekat bab dia kita sembang dia lah. Tapi nanti jangan semua kita sampai tinggal semua. Nanti tak sampai dekat dia. Jadi tertegahlah daripada dia buat ibadat. Dan tiada dapat engkau hendak melepas akan diri engkau daripada yang demikian itu mencari rezeki. Duk fikir cari rezeki tu tak dapat lepas, melainkan dengan bersungguh-sungguh engkau tawakal. Bersungguh-sungguh kena tawakal kepada Allah. Apa maksud tawakal? Artinya tawakal berserah kepada Allah Ta'ala dan berpegang atasnya atas Allah. Kerana ialah Allah yang menyampai akan rezeki engkau itu kepada engkau, dan bersungguh-sungguh engkau khidmat kepadanya, kepada Allah, bahawa jangan jadi kosong satu waktu daripada ibadat kepadanya, kepada Allah. Dan bersungguh-sungguhlah engkau berpegang dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita lah ni mungkin kita dengar teruk sangat kitab ni. Kitab ajak kepada kemunduran. Atau orang tak mau begini, ajak kepada mundur ni. Apa ni, orang cari kerja ni, suruh kita, dia tak minta kerja. Sebab kita ni duduk di dalam keadaan suasana dan di saat dan di masa, di era yang cukup teruk. Kita dah terbiasa dengan benda ni, sehingga benda yang disebut dengan betul, kita rasa dah tak betul. Kita dah nampak, dah rasa dah tak betul. Kita pergi supermarket, nampak orang pakai baju bawah, dia ni pakai seluar jeans koyak, kita nampak itu yang bagus, yang moden. Dia ni siapa masuk ni? Kita nampak huduh. Kita nampak ini pakai, ini dalam masjid ya. Pakaian untuk masjid ya. Tengok perempuan pakai tutup ni kolot mana? Hak tak pakai tudung, rambut merah, hidung kepek, rambut merah, mata biru, pendek, kita kata moden. Tu Melayu, nak abang tu Melayu kita ni. Kan? Kulit tak putih, rambut merah, mata biru, hidung kepek. Planet Pluto paling kali. Hak duk planet Pluto tu, geng-geng kami kan. Saya duk cerita dah geng rambut merah apa ni. Orang putih pakai rambut merah tak apa lah. Memang rambut asal apa? Depa segak. Mata biru tak apa lah. Tinggi putih, hidung mancung, yang pendek. Pendek, hidung kepek, rambut oring.
Macam daripada planet Pluto. Kau mustari. Mustari panah rambut. Pi buat. Tak buat tak apa. Pi buat. Hang tengoklah rupa hang tu. Saya dah sebut orang Melayu kita ni suka tiru semua. Orang pakai jaket. Orang putih pakai jaket. Tempat mereka sejuk. Jaket kulit tu sejuk. Bos snorkel ni tutup sini sejuk. Kita ni panas-panas pakai jaket bos snorkel. Pakai cimata, hujan-hujan pakai cimata hitam. Cimata hitam tu nak elak panas. Pakai juga. Cik action. Seluar jeans tu sebab sejuk. Lepas tu orang putih main sini pakai selang aloha je. Tak selang aloha. Seluar pendek ada bunga-bunga tu. Mereka main pakai baju sangkut je. Tempat mereka pakai jaket seluar jeans. Pakai kasut tinggi, kulit. Sebab apa? Sejuk. Kita musim sejuk pakai musim tak ada musim kita ni. Pakai baju sejuk, musim sejuk tu. Pakai cimata. Cimata nak pakai tak apa lah. Cimata hak kelabu nak cimata hitam asma tu. Tu musim panas orang pakai. Panas orang tempat depa bukan macam panas kita. Kita ni tak panas dan tak sejuk. Kita je duk rasa panas, tak panas. Nak tegur apa takut ada anak-anak, takut ada menantu. Anak-anak yang rambut oren, tak kira lelaki perempuan. Abang dah. Ustaz kata planet Pluto. Tak ada dalam, tak ada ni. Geng-geng masjid ni tak ada kan. Kalau ada abang tu, Pluto. Malam ni kau duk boleh tiap ni. Tak apa, kita nak berhenti je. Baik, kita berhenti dekat ayat wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayat tu nak kena cerita banyak situ. Kita berhenti dekat dengan firman-Nya Allah wa may yatawakkal 'ala Allah. Banyak benda sebab kita ni, saya pun duduk cerita tak, kita ni jadi hidup kita terbeban sebab kita pergi ubah corak hidup kita. Dan orang panggil sistem kufar yang mengubah hidup kita, sehingga kita mengutamakan rezeki di atas, mengutamakan dunia ke atas akhirat, sehingga kita pulun hak dunia, kita lupa sebenarnya kita ni nak pergi sana. Kita sini singgah, kita lupa pasal sini lah tempat selama-lamanya. Jadi itu kita makan pun payah, bekerja pun payah. Saya duk cerita di Indonesia kan, di Indonesia tu senang. Saya pergi di Cirebon setiap rumah ada tanah, ada belat ikan, ada padi untuk keluarga apa makan. Lepas tu ada sayur-sayur daripada tanah. Dia pun tak kena pergi kerja. Masjid penuh, lohok masak penuh. Sebab apa? Tak kena pergi kerja. Nak makan, cabai ada, kacang brandy pun ada, semua ada. Nak makan ikan makan rumah. Benang ada setupuk kat sini. Kalau di Cirebon, kat atas bukit tu. Depa tak perlu nak kena sibuk-sibuk jalan pergi kerja. Makan ada keli. Kita pergi kerja, janji tak tahu mana pergi di belakang rumah tu. Mak pak kita tinggal banyak tanah di belakang. Hutan. Kita tu orang tani. Dia lah. Orang Indonesia bertani lah. Dia tengok tanah kosong, dia kena buat kedai. Dia nak buat kedai. Kita tak, biar semua je tepi. Sebenarnya rezeki pak kita tinggal penuh rezeki kita di belakang. Kita biar hutan, kita tinggal. Kalau di Indonesia tak. Sebab tu kita jadi mencari rezeki ni jadi sampai dia jadi utama, jadi membeban kita. Sebab tu kita makan payah. Kita buat makan kita payah kan. Kita makan payah, sambal, ikan, semua sayur kena celok pula. Pergi jolok-jolok jantung pisang. Macam-macam kan. Lalasat dia. Makan-makan kenyang tersanam. Kalau orang Arab dia makan senang je. Orang putih makan senang. Bila dia roti ada ayam ada daging, pak. Burger, same. Arab senang macam minyak zaitun, roti makan. Kita tak boleh, kena buat gendang beras, buat nasi, semua sampai tu ketong tu sampai runtuh rumah pada gedegam runtuh rumah. Tengok bini mana duduk bawah, duduk subuh sampai. Muka cik tak kira abang, pak, cik kat muka. Tunggu sampai tong. Takkan sampai saja mah.
Tak ada cicah-cicah apa kah? Kena pula pemik jantung, jolok jantung pisang. Rebus pula takkan makan mentah-mentah, kena rebus. Rebus pula. Takkan pula ikan goreng tak ada. Ikan goreng pula makan punya payah kita nak makan penuh. Makan sak tersanak sak ya. Kita ni mati payah, kenuri payah, semua payah. Mati payah kita. Kenuri payah. Arak kenuri, makan minum kopi coklat. Minum kopi, okey tuang. Masuk doa-doa, mudah-mudah berkat, pengantin berkat. Pergi masuk tengok, bagi coklat satu pula. Kita basuh balai, buka balai, mencorak pula malam tu, nak makan pemalam kena makan bihun, esok dah kenuri malam tu pula nak macam-macam. Punya payah. Berabah lembu, macam-macam. Arak senang, bagi coklat. Tapi tuan-tuan cuba buat, tapi jangan lupa buat saat ni mampu daripada kata lebay kedekut. Sebab apa? Kita dah buat daripada dulu ni. Mana buat macam tu? Saya pun kena buat macam tu. Dia nak kata, ustaz, nanti segala saya kenuri pun macam tu juga kena buat nasi. Tak kena coklat, ustaz kedekut. Bagi coklat. Kita tapi Arab, dia tak kata apa, dia memang budaya apa. Kalau bagi nasi bertujuk pula. Masya-Allah. Hazal bazir. Mubazir dia kata bazir pula. Bazir. Itu. Jadi nanti kita cerita lain. Sekadar tu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapat sama-sama kita ambil pengajaran dan penjagaan kepada kita. Saya dan minta maafnya kalau ada salah kata bahasa. Mudah-mudahan kita sama amal dan sampaikan masalah kita yang ini insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alaina futuhal alim wa anshur alaina bi rahmatika ya arhamar. Wa nas'aluka Allahumma khaifin wa innamal mukhbitin wa ikhlasul mukin wa syukrul sabirin wa tawbis siddiqin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.